Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai ringkasan atau sinopsis surah Al-Fatah. Satu surah yang sangat besar kedudukannya dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana surah ini diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memerlukan sokongan daripada langit, ketika Nabi sangat-sangat memerlukan restu daripada Allah Subhanahu wa taala di atas satu peristiwa yang dirakamkan di dalam sirah, iaitulah Suluh Hudaibiyah, satu perjanjian yang berlaku antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Madinah dengan Suhail bin Amr dari Mekah. Dan saya mahu berkongsi apa yang telah disebut oleh Allahyarham Buya Hamka dalam kata-katanya yang indah ketika mengungkapkan keunikan surah Al-Fatah, surah pembukaan ini yang diposisikan Allah Azza wa Jalla selepas surah Muhammad. Antara perkara penting yang disebut oleh Hamka adalah surah Al-Fatah ini adalah surah yang turun untuk memberi sambutan kepada keputusan yang bijaksana yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menerima perjanjian Hudaibiyah. Walaupun secara zahirnya perjanjian tersebut, sekiranya kita membaca sirah Nabi, adalah satu perjanjian yang kelihatannya berat sebelah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk menunaikan umrah, apatah lagi baginda melihat dalam mimpinya baginda menunaikan umrah dalam keadaan aman. Lalu hasrat tersebut dikongsikan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tetapi musafir para sahabat bersama dengan Rasulullah untuk menunaikan umrah di Makkah. Selepas 6 tahun mereka rindu kepada kampung halaman mereka sendiri. Kerinduan mereka kepada Baitullah Al-Haram tidak terubat. Lalu pemergian mereka untuk menunaikan umrah bukan untuk berperang dengan kafir Quraisy telah dihalang oleh kafir Quraisy. Sedangkan zaman berzaman, sesiapa jua daripada luar Mekah mahu datang menziarahi Baitullah tidak boleh dihalang dan tidak pernah dihalang. Tetapi kerana yang mahu datang itu adalah Rasulullah dan para sahabat dan Madinah, maka kafir Quraisy meskipun tiada hujah, mereka mahu menghalang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sedia maklum, tahun 6 Hijrah menyaksikan ketumbukan kekuatan Makkah, boleh dikatakan sudah pincang dan seperti berdiri dengan satu kaki. Karena sebelum tahun 6 Hijrah sudah berlaku perang Badar dan sudah berlaku perang Khandaq, yang boleh dikatakan sudah memberikan satu kemenangan kepada kerajaan Madinah di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pergi secara morally, seharusnya kafir Quraisy tidak menghalang. Kerana Nabi bukan pergi untuk menakluk, Nabi bukan pergi untuk berperang, Nabi hanya mahu pergi bagi mengubat rindunya dan bagi merealisasikan mimpinya, iaitulah dapat menunaikan umrah. Tetapi Allah takdirkan perjalanan mereka terhalang. Dan akhirnya bukan sekadar dihalang, tetapi termeterai satu perjanjian yang kelihatannya berat sebelah. Ya, antara yang dilihat berat sebelahnya adalah seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak boleh menerima, dan segelintir para sahabat tidak boleh menerima bagaimana orang-orang Makkah bila pergi ke Madinah mesti dipulangkan semula, tetapi sebaliknya orang Madinah jika pergi ke Mekah tidak semestinya dipulangkan semula kepada Madinah. Ini satu yang kelihatan zahirnya tidak adil. Apatah lagi perjanjian ini bermula dengan asalnya Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dipersetujui oleh kafir Quraisy. Lalu mereka mahu sekadar Bismikallahumma, dan asalnya min Muhammad Rasulillah, ya, tetapi ditukar kepada min Muhammad bin Abdillah.
secara zahirnya ia adalah satu bentuk perjanjian yang kelihatannya memenangkan Quraisy dan mengalahkan muslimin, kemuliaan orang-orang Islam seperti tergadai semasa perjanjian ini. Namun inilah siasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatah turun, menariknya ia tidak turun semasa Nabi memeterai perjanjian. Suratul Fatah tidak turun semasa Nabi menghadapi krisis ketaatan para sahabat, semasa Nabi memerintahkan untuk disembelih kambing-kambing yang telah dibawa sebagai sembelihan dam, iaitu tidak mampu menunaikan umrah. Jadi ketika Nabi sedang merasakan sedikit kecewa di atas para sahabat ridwanullah alaihim yang mengambil masa, bukan tidak taat, tetapi kelihatan mengambil masa lama untuk taat pada perintah Nabi untuk menerima sahaja keputusan kita tidak boleh menunaikan umrah pada tahun yang ke-6 Hijrah ini. Tetapi Nabi SAW ketika menghadapi seolah-olah baginda hanya bersendirian semasa perjanjian, selepas perjanjian, dan selepas itu pun suratul Fatah belum turun lagi, dan suratul Fatah turun bukan semasa Umar tidak bersetuju kepada Nabi. Kita semua sudah maklum cerita Umar pergi bertanya pada Abu Bakar As-Siddiq, adakah dia Rasulullah? Adakah kita orang Islam? Bukankah mereka orang Quraisy, orang kafir? Jadi Umar bila tidak puas hati mendapat jawapan daripada Abu Bakar, dia pergi direct pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar begitu kritikal dengan perjanjian ini, tetapi Umar tidaklah sampai ke satu tahap tidak taat pada Nabi. Tetapi ketika Umar tidak bersetuju dengan Nabi ini pun suratul Fatah belum turun, tuan-tuan. Tetapi akhirnya semasa dalam perjalanan pulang, ketika para sahabat dalam keadaan sedikit kecewa dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah kembali ke Madinah, waktu itulah ketika sangat-sangat Nabi memerlukan motivasi, sokongan daripada langit. Waktu itulah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. 'Ala mukthin maknanya apa? 'Ala mukthin, Quran ini turun pada lokasi tertentu ketika Rasulullah sangat-sangat perlukan jawapan ataupun sokongan ataupun restu daripada langit. Adakah keputusan aku menerima Hudaibiyah adalah keputusan yang diredai Allah ataupun sebaliknya? Maka kata Hamka, Allah yarham, suratul Fatah adalah sambutan kepada keputusan bijaksana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Hudaibiyah. Meskipun ketika Hudaibiyah termeterai, Nabi tidak dibantu oleh mana-mana daripada wahyu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kemenangan yang sebenar, Al-Fatah yang sebenar adalah apabila kita boleh berunding dan berdialog. Kita pandai untuk berdiplomasi. Sebab itu indahnya surah ini selepas surah Muhammad, surah mengenai perang, bagaimana kefarduan jihad untuk mempertahankan negara daripada diceroboh musuh. Tetapi munculnya suratul Fatah selepas surah Muhammad untuk memberi kayu ukur kepada kaum muslimin. Menang di medan tempur bukanlah kemenangan yang sebenar. Kerana perang Badar tidak disebut Fatah, perang Khandaq tidak disebut Fatah, tetapi perjanjian Hudaibiyah disebut Fatah dan pembukaan Makkah disebut Fatah. Sedangkan kedua-dua peristiwa besar ini tidak pun membabitkan peperangan dan pertumpahan darah. Maknanya apa? Islam bukan tersebar dengan keganasan ataupun dengan mata pedang. Islam tertegak dengan hujah dan dialog. Terbukanya pintu hati itulah menyebabkan surah ini dinamakan pembukaan Al-Fatah. Jadi kata Hamka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersetuju dengan perjanjian ini, dalam fikiran Nabi bukanlah kepentingan jangka pendek. Dalam fikiran Nabi adalah siasah panjang nafas. Dalam fikiran Nabi adalah potensi untuk melebarluaskan dakwah ini tanpa sebarang gangguan lagi daripada polis-polis Quraisy. Hikmah perjanjian ini adalah selepas 19 tahun Nabi menjadi Rasul,
buat kali pertama, apa yang akan Nabi buat bersama dengan para sahabat tidak akan dihalang oleh kafir Quraisy daripada Makkah. Kerana 19 tahun sejak daripada 13 tahun di Mekah sampailah 6 tahun di Madinah, sentiasa ada halangan daripada kafir Quraisy, sentiasa ada sekatan, sentiasa ada tindak balas daripada kafir Quraisy untuk menghalang perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi for the first time dalam history Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya seorang lelaki yang 6 tahun lepas, kata Hamka, 6 tahun lepas lelaki ini disebut-sebut sebagai pelarian yang akan diludah oleh masyarakat Yathrib. Namun akhirnya pada perjanjian Hudaibiyah, yang menuduh pelarian ini akhirnya mengiktirafnya sebagai ketua sebuah negara yang mesti dihormati kedudukannya dan kedudukan negaranya, dan untuk tempoh 10 tahun tidak boleh untuk mengganggu gugat dirinya dan negaranya. Jadi Nabi fikir benda lebih besar ketika kafir Quraisy hanya mahu menang dari sudut Bismikallahumma, hanya sekadar mahu menang dari sudut Min Muhammad bin Abdullah. Mereka begitu emosional, mereka begitu kasar, mereka mahu menunjukkan mereka menang dengan menghalang Nabi ke Mekah. Pada tahun ini kamu tidak boleh mengerjakan, dan perjanjian ini tidak dibenarkan untuk bermula dengan Muhammad dari Rasulullah, tetapi Muhammad anak Abdullah. Tetapi sebenarnya dalam pertimbangan Nabi SAW, kata Buya Hamka saya bacakan, meskipun perjanjian Hudaibiyah baginda sanggup untuk diakui sebagai Muhammad anak Abdullah, namun perjanjian itulah menjadi asbab akhirnya baginda mampu menyebut Muhammad Rasulullah kepada seluruh dunia, kepada Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Romawi, berdasarkan surat-surat yang diutuskan selepas perjanjian Hudaibiyah, kerana tidak ada lagi halangan. Tuan-tuan masih ingat peristiwa para sahabat berhijrah ke Taif? Ada halangan ke tidak daripada kafir Quraisy? Jawapannya ya. Amru al-As mengejar para sahabat yang berhijrah ke Habsyah satu ketika dahulu di Mekah. Tetapi sekarang bila utusan-utusan diutuskan untuk bawa surat Nabi min Muhammad Rasulullah, tiada sebarang penghalang daripada kafir Quraisy. Walaupun Muhammad Rasulullah tidak boleh ditulis dalam perjanjian Hudaibiyah, tetapi Muhammad Rasulullah telah tersebar ke seluruh dunia. Inilah cara fikir siasah panjang nafas seorang lelaki yang dahulunya al-ummi, buta huruf, tetapi kerana menjadi Rasul pada umur 40, kerana dididik oleh wahyu, Allah berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan itu terserlah di dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan kata Hamka lagi, baginda mengalah pada dua kalimah Bismikallahumma dan Min Muhammad bin Abdullah. Tetapi sejak saat itulah pemimpin kafir Quraisy tidak menyedari mereka sebenarnya sedang melakukan kesilapan paling besar yang tidak pernah mereka lakukan sejak 6 tahun lepas. Mereka menyebut lelaki ini adalah pelarian keluar daripada Mekah. Sungguh baginda memandang jauh ke depan ketika hamiyah jahiliyah Quraisy hanya mahu menang dari sudut tulisan di dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka kejadian ini Rasulullah telah meninggalkan ajaran yang sangat tinggi dan sangat halus kepada kaum muslimin sampai hari kiamat, iaitulah seni berdiplomasi. Jangan suka bergaduh, jangan suka bertinju. Laisa syadid bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamlaku nafsahu 'indal ghadab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepahlawanan yang sebenar bukan pada bertinju. Kepahlawanan yang sebenar adalah kemampuan menahan marah ketika kamu mahu marah. Agar jangan sampai kamu terpancing mempertahankan kalimat yang kalau kamu tidak pandai bertolak ansur, kamu pertahankan kalimat tetapi musuh berjaya menggagalkan kamu daripada makna perjuangan yang lebih besar. Demikian kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menyebut suratul Fatah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk feeling suratul Fatah sangat penting kita membaca sirah di sebalik Nabi bermimpi dan di sebalik Nabi dihalang untuk pergi ke Mekah, dan bagaimana Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sebatang pokok, dan apa yang menyebabkan Nabi boleh bertenang, tidak marah dengan provokasi daripada Suhail bin Amr.
Apa yang menyebabkan Nabi boleh menerima perjanjian ini? Nabi boleh bertenang untuk memikirkan masa depan dakwah instead of daripada kemahuan dapat menunaikan umrah, dapat dilaksanakan yang boleh mencetuskan konfrontasi. Tidak lain tidak bukan, ada dua faktor, dan inilah yang dibongkarkan dalam surah ini. Nabi dapat bertenang untuk menerima Hudaibiyah ketika para sahabat tidak boleh menerima perjanjian ini adalah faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor luaran adalah ketenangan yang Allah anugerahkan, bisikan malaikat yang menyebut kepada Nabi supaya menerima perjanjian ini. Jadi tentera-tentera gaib ini sebenarnya mainkan peranan. Ini faktor luaran, tuan-tuan, iaitulah Allah Ta'ala sendiri memberikan ketenangan kepada Nabi. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dan antara makhluk yang terbabit untuk membisikkan berita baik sekiranya menerima Hudaibiyah perjanjian ini adalah para malaikat. Sebab itu ya Allah sebut pada ayat yang ketujuh, peranan tentera-tentera langit ini semasa peristiwa termeterai perjanjian ini berlaku. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan faktor dalaman pula adalah Nabi menerima perjanjian ini adalah kerana Nabi tidak memikirkan dirinya dan hanya sekadar para sahabatnya. Nabi memikirkan Islam, dakwah ini mesti tersebar kepada lebih ramai manusia. Maknanya apa? Yang Nabi fikir bukan dirinya dan para sahabatnya sahaja. Yang Nabi fikirkan adalah bagaimana perjanjian ini boleh membantu peranannya sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Lalu dilihat perjanjian ini boleh memberi manfaat kepada tersebarnya dakwah kepada lebih ramai non-Muslim yang tidak pernah nikmat ini diperolehi sebelum Hudaibiyah. Kerana Hudaibiyah adalah pengiktirafan Makkah kepada Madinah. Makkah takkan kacau Madinah sebagaimana Madinah takkan kacau Makkah. Jadi pengiktirafan kedaulatan itu difikirkan dengan hebat oleh Nabi semasa perjanjian ini. Maka bila Nabi jelas fungsinya sebagai seorang Rasul, Nabi tidak kecewa dan berkecil hati sekiranya hasrat untuk menunaikan umrah bersama dengan para sahabat tidak boleh ditunaikan. Tak apalah, tak boleh buat umrah, yang penting dakwah tersebar dengan lebih luas kepada lebih ramai non-Muslim. Dan inilah yang dirakamkan berkali-kali di dalam suratul Fatah, bagaimana Nabi jelas visionnya, dan kejelasan visi ini adalah faktor dalaman Nabi menerima perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat mereka tidak memakai kacamata Rasul, mereka memakai kacamata image Madinah, image kerajaan Islam, image Islam. Tetapi Nabi memakai topi sebagai seorang Rasul. Seorang Rasul iaitulah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ayat 8. Lihat pula ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lihat pula ayat 29 dan ayat terakhir suratul Fatah, bagaimana Allah menggambarkan Muhammad Rasulullah. Rasul tugasnya mengembangkan dakwah seperti benih yang bila menampakkan tunasnya ia mula berkembang. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu zurra'. Nabi dia jelas visinya, iaitulah bagaimana perjanjian ini boleh membantu dakwah berkembang daripada benih menjadi pohon yang digeruni oleh petani-petani. Jadi Nabi menerima Hudaibiyah kerana dalam fikiran Nabi adalah maslahat dakwah Islam tersebar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya berhasrat untuk menjemput anda ke ibrah suratul Fatah, mendefinisikan kemenangan Islam yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Julai 2018 di Karangkraf Shah Alam. Boleh ketahui maklumat lebih lanjut di Akademi Sinergi Facebook ataupun di Facebook Tadabbur Center, insya-Allah. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.